Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi semua, alhamdulillah untuk hari ini 2 Zulkaidah 1442 bersamaan dengan 13 Jun 2021, kita akan masuk surah yang barulah. Surah Al-Munafiqun dah selesai dah malam. Hari ini kita masuk surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun adalah di antara surah-surah Madaniyah. Ini surah yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Surah ini mempunyai sebanyak 18 ayat. Surah ini dinamakan Taghabun kerana terdapat pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9 terdapat perkataan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzali ka yaumut taghabun. Taghabun. Taghabun ni salah satu sifat ataupun nama bagi hari kiamat. Dinamakan At-Taghabun untuk mengingatkan kepada manusia bahawa akan zahir, akan nyata segala kesalahan-kesalahan, kerugian-kerugian, khususnya orang-orang kafir kerana mereka tidak beriman semasa di dunia. Baik, kita terus kepada bacaan. Kita terus kepada bacaan untuk ayat ini. Jadi untuk hari ini kita ambil sebanyak 4 ayat. Untuk hari ini 4 ayat daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. Untuk ayat pertama hingga ayat keempat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sentiasalah bertasbih kepada Allah akan apa yang ada di langit dan di bumi. Yusabbihu, dimulakan surah ini dengan menyatakan tasbih secara fi'il mudhari'. Sentiasalah bertasbih pada Allah segala yang di langit dan di bumi. Lahul mulku wa lahul hamd. Hanya bagi Allah jualah semua kerajaan, kekuasaan dan juga puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Faminkum kafirun, maka di antara kamu ada yang menjadi kafir. Wa minkum mu'min, dan ada di antara kamu yang menjadi orang yang mukmin, yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala melihat apa yang kamu lakukan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya, atau dengan tujuan yang benar, tidak bersifat sia-sia. Kemudian wasawwarakum, dan dia memberi rupa bentuk bagi kamu, iaitu manusia diciptakan dengan ada gambaran rupa yang sebagaimana kita sekarang lah, bermula dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa ahsana suwarakum, maka dia telah memperelokkan rupa ataupun bentuk kejadian kamu. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah tempat kembalimu. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan, itu apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan, yang kamu tidak rahsiakan, semuanya Allah Ta'ala tahu. Wallahu alimun bidhatis sudur, dan Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada manusia. Jadi ayat pertama hingga ayat keempat. Baik, kita lihat untuk ayat yang pertama. Seperti beberapa surah yang sebelumnya, dimulakan dengan tasbih, menyatakan tasbih kepada Allah oleh segala yang di langit dan di bumi. Sebelumnya surah Al-Jum'ah, ia begitu juga, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian sebelumnya surah As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebelumnya lagi surah Al-Hasyr pun sama juga, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebelum Al-Hasyr surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ini beberapa surah yang berada di akhir juzuk yang ke-27 dan juga dalam juzuk 28, dimulakan dengan tasbih, bahawa segala makhluk yang di langit di bumi bertasbih. Jadi surah At-Taghabun ni adalah surah yang terakhir. Ada ayat yang menyatakan tasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi. Baik. Kemudian selepas yang tasbih ni kita dah bincang banyak dah dalam ayat-ayat di awal surah-surah ya sebelumnya, surah Shaf, surah Jum'ah. Lahul mulku wa lahul hamd, baginya, bagi Allah segala al-mulku, kerajaan, kuasa yang mutlak. Begitu juga baginya segala puji-pujian. Jadi untuk kita tadabbur hari ini, kita bukan nak setakat tahu
makna ayat, pengertian ayat. Kita juga bukan setakat nak tahu tafsiran ayat, tapi kita nak fikir dari sudut susun atau kalimah dalam ayat supaya kita boleh nampak apa hikmahnya. Di sini bila Allah Ta'ala menyatakan bertasbih, sama ada dalam ayat ini ataupun ayat-ayat di awal surah sebelum ini, As-Saff, Al-Hasyr, Al-Hadid, Al-Jumu'ah, kenapa disebut tasbih itu langit dahulu? Ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih terhadap Allah segala yang di langit, yang di bumi. Kenapa didahulukan sebut apa yang di langit, kemudian baru disebut apa yang di bumi? Ini kita tak sentuh lagi dalam ayat-ayat sebelum ni. Jadi hari ni kita akan sebutlah, sebab lepas ni tak ada dah. At-Taghabun ni adalah surah yang terakhir tentang menyatakan tasbih kepada Allah segala yang di langit, di bumi. Jadi jawapannya ialah kerana makhluk yang di langit iaitu para malaikat. Di malaikat sebenarnya ramai. Di langit sebenarnya ramai malaikat. Terlalu banyak malaikat. Dalam hadis Sahih Bukhari disebut at-tatis sama wa haqqalaha an ta'itta, telah menjadi berat gegak gempita langit dan selayaknya semestinya ia begitu. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana ma min maudhi', kerana tidak ada ruang sebesar seluas langit, walaupun setakat kalau kita letak jari-jari, maka di situ Nabi kata ada malaikat yang sujud kepada Allah. Ramainya malaikat di langit. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut bertasbih kepadanya apa yang di langit, menunjukkan kepada malaikat. Dan malaikat memang sifat dia hanyalah beribadat kepada Allah. Iaitu yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftur. Mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang, siang dan malam dengan tidak penat-penat, dengan tidak letih-letih. Secara umumnya kita dah bincang sebelum ni, bukan setakat malaikat di langit atau manusia di muka bumi yang bertasbih, bahkan semua makhluk. Semua makhluk, termasuklah kita kata pokok kayu, binatang, bahkan guruh waktu hujan pun bertasbih memuji Allah. Apa yang di langit itu kepada malaikat lah. Cuma kita tidak faham tasbih mereka. Allah Ta'ala sebut begitu dalam Quran, mereka bertasbih. Apa yang di langit, kemudian apa yang di bumi pun bertasbih secara umumnya. Kemudian kita melihat yang kedua untuk kita renungi. Lahul mulku, bagi Allah segala kekuasaan. Apa kaitan antara al-mulku dengan tasbih apa yang di langit? Malaikat yang di langit bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut baginya al-mulku, kekuasaan kerajaan. Di sini kita kena buka surah Al-Mulku. Dalam Quran ada satu surah yang dinamakan surah Al-Mulk, atau kita panggil surah Tabarakalladzi, surah yang pertama dalam juzuk yang ke-29. Dalam ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buka surah Al-Mulk, muka surat 562. Surah yang pertama dalam juzuk yang ke-29. Maha suci Allah, tabaraka ataupun maha berkat Allah, yang di tangannya segala kekuasaan, menjadi miliknya segala al-mulku, kuasa kerajaan, semuanya adalah dia. Tidak ada yang berkuasa melainkan dia. Manusia, makhluk lain tak ada kekuasaan. Sebab semuanya adalah fakirun, fakir berhajat kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk, Allah Ta'ala beritahu dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang lebih baik amalan. Kita lihat ayat ketiga. Untuk kita kaitkan perkataan Al-Mulk dengan langit. Kalau di awal surah At-Taghabun, segala yang di langit bertasbih. Begitu juga segala yang di bumi. Tasbih dikaitkan dengan apa yang di langit dahulu. Kemudian lahul mulku, baginya kerajaan. Jadi perkaitan antara langit dengan kerajaan menunjukkan keluasan kerajaan Allah di langit, yang bumi ini kecil sebenarnya kalau nak bandingkan dengan langit. Allah Ta'ala ciptakan, kita lihat ayat yang ketiga dalam surah Al-Mulk, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 petada langit secara berlapis-lapis.
Kamu tidak melihat pada ciptaan langit yang Allah Ta'ala ciptakan itu adanya tafawut, adanya perbezaan, semuanya sama. Kemudian diperintahkan untuk kita melihat ke langit berulang kali. Kemudian ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya telah kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi pada ayat 3, ayat 4, ayat 5, 3 ayat tu cerita tentang langit. Jadi apa relevannya langit dengan al-mulku, kerajaan? Nak menyatakan keluasan kerajaan Allah yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia, sebagaimana ukuran langit yang tidak ada batasnya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Apa beza langit dengan bumi? Langit-langit ini dalam bahasa Arab apa yang tinggi ya. Dalam ayat pertama surah At-Taghabun, perkataan langit datang dalam bentuk jamak as-samawat, jamak ataupun dalam bentuk plural, bahasa Inggeris sebut plural. Lalu singularnya as-sama. Di sini tidak disebut dengan as-sama, as-samawat, langit. Baik. Langit asalnya perkataan sama, yasmu. Langit ni kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil isim mushtaq. Isim mushtaq, kata nama yang diterbitkan daripada kata kerja. Fi'il asalnya sama, sin, mim, alif. Sama maknanya ala ya'lu. Ala ya'lu, ala ain lam alif, yang tinggi dan ke atas. Sama. Mudhari'nya sebagai mudhari' yasmu. Kalau isim masdarnya sumuwun, as-sumuwu. Ala ya'lu al-uluwu. Jadi langit bahasa Arab ni mana sesuatu yang ke atas dan tinggi. Contoh yang paling dekat dengan kita dalam mulut kita, bahagian atas mulut kita ni kita panggil lelangit. Bahagian lelangit ni bahagian atas. Bahagian atas mulut kita lah, atas pada lidah kita, tu kita panggil lelangit. Jadi langit-langit dalam bahasa Arab mana tempat yang tinggi. Besar, langit ini besar, luas, dan disebut dalam Quran langit itu sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit yang 7 petala langit yang berlapis-lapis. Ada setengah tafsir sebut antara satu lapisan dengan lapisan yang lain sejauh 500 tahun perjalanan. Tengok perjalanan macam mana tu wallahu alam, kita tak tahulah. Tapi yang kita faham, jarak antara satu langit dengan langit yang lain sangat jauh. Sangat jauh, menunjukkan luasnya kerajaan Allah. Belum jawab lagi soalan tadi, apa beza langit dengan bumi? Bumi, kita melihat bumi, saiz bumi ni beginilah. Maknanya sekadar itu sebagaimana kita lihat. Tetapi saiz langit tidak begitu. Langit, ia sepanjang masa mengalami proses dia meluas dan besar. Sekadar mana kita tak tahu. Boleh dirujuk dalam ayat 47 surah Az-Zariyat. Awal juzuk yang ke-27. Tadi awal juzuk 29. Undur 2 juzuk sebelumnya. Muka surat 522, awal juzuk 27 dalam surah Az-Zariyat. Ni masih cerita tentang langit. Kenapa kita nak fokus pada langit? Sebab kita nak kaitkan dengan tasbih, langit dan al-mulku. Ini tadabbur. Tadabbur dia tak sama dengan tafsir. Kerana kita lebih fokus bermain dengan kalimah-kalimah untuk kita melihat hikmahnya. Baik, dalam juzuk 27, muka surat 522 ayat 47 surah Az-Zariyat. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit pula yang kami binanya dengan kekuasaan kami. Aidin tu asalnya tangan, merujuk kepada Allah Ta'ala yang menciptanya, dan wa inna lamusi'un, dan kamilah yang akan meluaskannya. Perkataan lamusi'un, meluaskannya. Ada tafsiran sebut maksudnya meluaskan kekuasaan di langit. Bila kekuasaan tu merujuk kepada al-mulku. Al-mulk. Ada tafsiran menyebut maksud diluaskan kekuasaan di langit. Ada tafsiran lain menyebut luas iaitu saiz langit itu dia tak ada limitnya. Kita tak boleh nak kata berapa keluasan langit, berapa dia punya diameter dia.
berapa kilometer panjang lebar, kita tak tahu. Sebab dia sentiasa bersifat lamusiun, luas. Ai dalam tafsir Ibn Katsir sebut, maksud luasnya langit, ai qad wassa'na arja'aha wa rafa'naha bighairi amadin. Sesungguhnya telah kami luaskan segala penjuru-penjurunya. Penjuru-penjurunya sentiasa diluaskan. Wallahu alam lah, ada pendapat mengatakan berdasarkan ayat ini, saiz langit ini dia tidak bersifat statik. Dia sentiasa luas sampai kepada apa yang kita tak tahu. Mungkinlah ada setengah membandingkan seumpama kita meniup belon. Belon kan daripada getah yang sangat besar. Kita tiup sikit, dia seumpama itu. Betul atau tidak perbandingan tu wallahu alam, tapi langit itu sentiasa luas. Dan kerajaan Allah Ta'ala sangat luas dan sangat besar. Semua makhluk di langit dan di bumi tunduk kepadanya. Jadi al-mulku merujuk kepada kekuasaan yang mutlak. Semuanya adalah milik Allah. Kuasa kerajaan milik Allah. Biasa kita dengar dalam ayat Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Allah. Ini dalam doa kita baca, Allahumma ya Allah, engkaulah malikal mulk, yang memiliki segala kuasa dan kerajaan, kekuasaan dan kerajaan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'un mulka mimman tasha'. Engkau berikan kekuasaan itu kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkau boleh mencabut, menariknya kembali daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Jadi yang ada pada manusia di atas muka bumi, manusia secara fitrahnya dia tak boleh hidup tanpa ada ketua, tanpa ada kita panggil kerajaan. Dalam bahasa Arab, kerajaan ni al-hukumah. Dia mesti ada kerajaan, ada ketua, kemudian ada barisan kabinet dia yang mengurus tadbir sesebuah negara. Jadi mana-mana orang yang dapat kuasa kerajaan, dia kena ingat itu adalah bersifat muqayyad. Kerana yang memiliki secara mutlak adalah Allah, maka Allah Ta'ala memberi kepada orang itu, dan dia akan dipersoal di hari kiamat nanti dengan kuasa yang pernah diamanahkan kepadanya, dengan kuasa yang ada padanya. Kalau kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan diri dan untuk berbuat kezaliman, maka dia akan menyesal. Sebagaimana dalam sejarah para Nabi dan Rasul, kebanyakan yang menentang Nabi-Nabi dan Rasul ni orang-orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan tinggi, dan orang yang memegang kerajaan. Yang lawan Nabi Musa adalah Raja Fir'aun, orang yang ada kuasa di Mesir. Yang lawan Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud. Bahkan Nabi-Nabi yang lain, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Qalal mala'ul ladhina kafaru min qawmih, berkatalah pembesar, pemuka, orang-orang yang ada kuasa di kalangan kaumnya yang kafir. Jadi kita kena ingat bahawa apa yang ada pada kita adalah pemberian pinjaman daripada Allah. Semuanya adalah milik dia. Allah Ta'ala boleh beri dan Allah Ta'ala boleh tarik kembali. Itulah yang menariknya apabila kita baca dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah juzuk yang ke-29, Allah Ta'ala menceritakan dua golongan manusia. Ada manusia yang akan terima buku amalan dengan tangan kanan, golongan yang beruntung. Satu lagi golongan yang akan terima buku amalan dengan tangan kiri. Yang terima buku amalan dengan tangan kiri ni golongan yang binasa, yang akan masuk neraka. Antara penyesalan yang mereka luahkan ialah disebut dalam ayat surah Al-Haqqah. Adapun orang yang diberi buku amalan bishimalih dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau tidak diberi buku amalan itu kepadaku, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisab perhitungan amalan bagiku, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau kematian itu menjadi kesudahan bagi segala-galanya. Maksudnya, kebaik kalau aku terus mati dan tidak hidup kembali di alam akhirat ini, kata mereka. Ma'aghna anni maliyah, tidaklah dapat menolongku oleh hartaku. Dan satu lagi kata mereka, ni Allah Ta'ala cerita kembali. Allah Ta'ala cerita, tapi benda ni belum berlaku lagi. Dia akan berlaku di alam akhirat nanti. Halaka anni sultaniyah, telah binasalah segala kekuasaan yang ada padaku. Jadi kalau mereka di dunia dahulu pernah pegang kerajaan, kekuasaan yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka,
maka mereka akan menyesal jika tidak digunakan kekuasaan yang telah dipinjamkan itu dengan cara yang betul. Maksud dengan cara yang betul itu untuk menegakkan syariat agama Allah dan untuk mengurus takbir manusia dengan jujur. Dengan jujur maknanya tak ada kepentingan peribadi melainkan untuk melaksanakan perintah agama Allah. Nanti mereka akan menyesal dan mereka mengatakan halaka anni sultaniyah. Telah binasalah daripadaku segala kekuasaan. Aku tak ada kuasa. Sebab kuasa di dunia dan juga di akhirat adalah milik Allah secara mutlak. Kemudian kita merujuk antaranya dalam ayat surah Al-Furqan ayat 26, awal juzuk yang ke-19. Jadi banyak ayat-ayat yang kita rujuk hari ini berada di awal juzuk. Pada awal juz yang ke-19 dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menceritakan situasi hari kiamat, yauma tashaqqaqus sama', pada hari terbelahnya langit dengan adanya ghamam awan, lalu turunlah malaikat. Al-mulku, atau ayat 26 ada perkataan al-mulku. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Semua kekuasaan kerajaan pada hari ini, hari berlakunya kiamat, kerajaan yang hak yang sebenar itu adalah lirrahman, milik Allah, Tuhan yang bersifat dengan ar-Rahman, pemurah. Jadi segala kekuasaan pada hari kiamat adalah milik Allah. Di dunia pun milik Allah Ta'ala juga. Cuma untuk kehidupan manusia, Allah Ta'ala berikan kepada orang tertentu kuasa-kuasa yang bersifat muqayyad. Muqayyad maknanya bersifat sementara ataupun tidak bersifat kekal. Kemudian dalam surah Ghafir, di awal surah Ghafir, situasi hari kiamat juga, ayat ke-16, muka surat 468. Apabila berlakunya kiamat, yaumahum barizun, ingatlah pada hari ketika mereka itu keluar. Barizun maknanya kharijun, keluar. Masuk keluar di sini, semua orang-orang yang mati akan keluar daripada kubur mereka. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak ada apa-apa pun yang tersembunyi bagi Allah daripada hal keadaan mereka. Yakni Allah Ta'ala tahu semua keadaan hamba-hambanya yang keluar daripada kubur, sama ada yang baik ataupun yang buruk, bergantung kepada mereka mati macam mana. Adakah mereka mati dalam keadaan beriman atau tidak beriman? Lalu Allah Ta'ala bertanya, pada hari itu Allah Ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah segala al-mulku, kuasa kerajaan hari ini? Siapa? Maka Allah sendiri yang menjawab dia, lillahil wahidil qahhar. Segala kuasa kerajaan pada hari ini adalah milik Allah. Al-wahid, al-qahhar, yang maha esa lagi maha menguasai segala-galanya. Jadi kuasa pada hari kiamat adalah milik Allah sepenuhnya. Kemudian kita melihat walahul mulku, selepas walahul hamdu, al-mulku dah selesai, dan baginya juga segala puji-pujian. Kita masih ayat pertama, dah pukul 7 dah. Baginya segala puji-pujian. Biasa dalam doa kita baca, ya Allah, kita kata Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh. Ya Allah, bagimulah segala pujian, bagimu segala kesyukuran. Segala syukur dan puji kita hanyalah kita berikan kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kepada kita, kalau kita mendapat sesuatu nikmat, maka kita puji Allah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna segala amalan-amalan yang salih. Seandainya apa yang kita hajati itu, yang kita kehendaki tak tercapai, ataupun kita diuji dengan musibah, kita masih memuji Allah. Di mana kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan daripada Abi Musa Al-Asy'ari, bagaimana seorang hamba dapat kelebihan yang besar kerana dia memuji Allah. Dia tahu bahawasanya alhamdulillah, segala pujian itu hanya layak bagi Allah. Lalu dia memuji Allah. Mungkin para jemaah setengah tu dah
dengar hadis ni mungkin belum lagi. Nabi SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila matinya seorang anak kepada mana-mana hamba Allah. Maksudnya kalau ada anak-anak kecil yang meninggal, lalu mungkin ibu bapa dia akan rasa sedih lah. Sebab yang meninggal tu anak dia masih kecil lagi. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikatnya, "Qabattum walada abdi?" Kamu telah mencabut nyawa akan anak hambaku itu? Fayaqulun, malaikat itu menjawab, "Na'am, ya." Fayaqul, Allah Ta'ala berkata lagi, bertanya lagi, "Qabattum thamarata fuadihi?" Kamu telah mencabut nyawa buah hatinya, jantung hatinya, sebab anak itu adalah disayangi oleh ibu bapa. Secara fitrahnya Allah Ta'ala menjadikan ibu bapa sayang dan kasih kepada anak. Bila anak dia mati, dia akan rasa sedih. Lalu malaikat menjawab, "Na'am, betul, aku telah mencabut nyawanya kerana dah sampai ajalnya." Lalu Allah Ta'ala bertanya, padahal dia lebih mengetahui. Allah Ta'ala tanya, "Famadha qala abdi?" Kalau begitu, apa yang hamba ku katakan? Apabila si hamba ini sedar anak dia dah meninggal dunia, dia sedih. Lalu malaikat berkata, "Hamidaka wastarja'a." Dia memujimu, ya Allah. Maksudnya, walaupun sedih, dia masih menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kita biasa kalau kita sebut Alhamdulillah, kalau kita dapat nikmat. Kita dah makan kenyang, sedapnya nasi ni. Sedapnya lauk ni. Sedapnya minum air sejuk ni. Alhamdulillah. Itu biasalah. Tapi ni dapat musibah, anak meninggal dunia. Si hamba ni sebut Alhamdulillah. Dia memuji Allah, wastarja'a, dan menyebut kalimah al-istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebabkan dia memuji Allah ketika dilanda musibah kematian anaknya. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi." Binalah untuk si hambaku ini sebuah baitan. Baitan maknanya rumah dalam syurga. Tapi untuk syurga rasanya lebih tepat kita guna istilah sebuah mahligai. Baitan ni sebuah kediaman. Kalau rumah ni biasalah rumah. Tapi yang lebih menampakkan kehebatan kediaman dalam syurga, kita guna kalimah mahligai. Binakan untuk hambaku itu mahligai dalam syurga, dan namakan ia sebagai Baitul Hamdi, mahligai pujian. Ini bukan mahligai syahdu ya. Kalau zaman-zaman dulu ada lagu mahligai syahdu. Ini bukan tajuk lagu mahligai syahdu, ini mahligai puji-pujian. Kenapa dibina rumah yang disebut Baitul Hamdi? Kerana si hamba ini boleh redha dan sabar menghadapi ujian, lalu dia memuji Allah walaupun dalam keadaan dia bersedih. Kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fayahmadahu 'alayha wa yashrabu asy-syarbah fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar redha terhadap si hamba yang bila dia makan suatu makanan, makan je sesuatu makanan, lalu dia memuji Allah. Makan, Alhamdulillah. Makan, sebut Alhamdulillah. Kalau dia minum suatu minuman, baru setengah air minum, berhenti sekejap, Alhamdulillah. Allah Ta'ala suka kita berbuat begitu. Kalau tak mampu buat begitu, cukuplah dengan sekali kita menyebut Alhamdulillah selesai makan ataupun minum. Tapi kena ada ucapan Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala itu sifatnya disuka dipuji. Sama ada Allah Ta'ala puji zat diri dia sendiri, ataupun dia suka hambanya memujinya. Maka dengan sebab itu kita diajar dalam surah Fatihah yang kita baca setiap hari dalam salat, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita nak apa dia? Kita dah selesai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang lebih sahih. Biasa kalau kita baca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Setakat saya tahu riwayat itu tidak sahih, tapi ini dalam bab doa bukanlah terlalu rigid.
Cuma yang pentingnya adanya alhamdulillah, kita puji Allah. Baik. Ataupun kita menaiki kenderaan. Sama ada kita memuji Allah dalam bentuk tasbih atau tahmid. Subhanallazi sakhkhara lana hadha. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Kerana tasbih dan tahmid ini dia datang secara talazum. Malaikat bertasbih dengan memuji Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Jadi tasbih, puji disebut serentak dalam ayat-ayat yang sama. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita habiskan ayat pertama, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dikatakan dengan syai'? Syai'in dari sudut bahasa Arab adalah diitlakkan kepada sesuatu yang ada. Yang ada merujuk kepada Allah Ta'ala berkuasa atas segala makhluk yang ada, kerana adanya makhluk itu Allah Ta'ala yang ciptakan. Dari segi bahasa Arab, syai' merujuk kepada syai'un mawjudun, sesuatu yang ada. Kalau ia tidak ada, maka tidak disebut syai'. Contohnya, kita kata macam gas hidrogen, oksigen. Ada ke tak ada? Ada, walaupun kita tak pernah nampak pun. Kita setiap kali kita bernafas, kita menghirup oksigen. Dan bila kita menghembuskan nafas, kita membebaskan karbon dioksida. Kita tak nampak gas tu. Hidrogen, oksigen, karbon dioksida. Kita tak nampak, tapi dia ada. Apa bukti ada? Sebab ada nama baginya. Macam sekarang ni kita dilanda musibah COVID-19. Bencana apa dia musibah berbentuk jangkitan virus corona. Virus ni sangat-sangat kecil, tak nampak, tapi ada. Ada kerana boleh diketahui melalui kesan-kesannya. Ada yang sesak nafas, ada yang dah ramai meninggal dunia. Mana adanya ia, maka diitlakkan dengan syai'. Itu perkataan syai'in. Dan segala yang ada di alam ini, Allah Ta'ala berkuasa ke atasnya dengan kuasa yang mutlak. Baik. Maksud kuasa yang mutlak di sini, Allah Ta'ala yang ciptakan, Allah Ta'ala boleh matikan, Allah Ta'ala boleh musnahkan, bahkan Allah Ta'ala boleh ubah jika dia nak ubah. Maksud ubah, contohnya kalau Allah Ta'ala nak ubah peraturan alam ni. Langit, matahari yang terbit setiap pagi daripada sebelah timur. Adakah Allah Ta'ala berkuasa untuk menukarkan terbit sebelah utara atau sebelah barat? Ya, boleh jika dia kehendaki. Tetapi dia tidak menghendaki begitu sebab sunnatullah, yang menjadi sunnatullah pada alam ini ialah matahari setiap hari keluar daripada sebelah timur, terbenam sebelah barat. Itu sunnatullah. Tetapi apabila sudah hampir dengan kiamat, bahkan menjadi salah satu tanda besar kiamat, matahari akan keluar sebelah barat. Kita baca dalam hadis-hadis berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Satu ketika tulu'u syams, naiknya matahari minal maghrib sebelah barat. Bila sampai di tengah, dia kembali sebelah barat. Dia tidak terbenam sebelah timur. Tapi hari-hari berikutnya manusia tak sedar. Ada yang sedar, sedarlah. Yang tak sedar, rupa-rupanya pintu taubat sudah ditutup. Kerana bila matahari sudah naik sebelah barat, pintu taubat sudah ditutup. Jadi berlakunya begitu kerana Allah Ta'ala berkuasa untuk menukar. Dan matahari itu salah satu makhluk yang ada di alam ni. Itu kuasa yang mutlak. Banyaklah kalau kita nak ambil contoh-contoh yang luar biasa tentang kekuasaan Allah. Apa dia? Tentang masa. Allah Ta'ala boleh hentikan masa. Ini berlaku kepada Uzair. Satu kisah yang masyhur dalam kalangan Bani Israel. Yang disebut kisahnya dalam surah Baqarah, dalam juzuk yang ketiga. Uzair pergi satu kampung, dia tengok kampung tu sudah hancur musnah kerana baru diserang oleh tentera musuh. Ramailah orang-orang yang mati. Lalu tertanyalah dia kata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan semua ni, ramai yang mati ni. Lalu dengan segera fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah Ta'ala matikan dia ataupun Uzair itu selama 100 tahun. Ada satu kaul dalam tafsir sebut ia merujuk kepada Uzair, seorang nabi dari kalangan Bani Israel.
Selepas cukup tempoh 100 tahun, cukup 100 tahun, summa ba'asah, kemudian dihidupkan kembali. Itu boleh rujuk dalam surah Baqarah. Lalu malaikat bertanya, qala kam labista, berapa lama kamu berada di sini? Dia sebenarnya telah dimatikan 100 tahun. Berbeza dengan kisah Ashabul Kahfi, itu bukan mati. Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun. Uzir dimatikan. Lalu dia berkata, aku rasa aku berada di sini yauman au ba'dha yaum. Rasa-rasa macam satu hari atau setengah hari, sebentar. Tak berasa lama pun, sekejap je. Lalu disuruh dia melihat kepada makanannya, minumannya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah kepada makanan minuman kamu yang tidak berubah. Kemudian lihatlah kepada himar, keldai. Semasa dia keluar daripada rumah itu, dia bawa keldai dia dan makanan dia. Makanan itu makanan tidak musnah. Sangat ajaib. Dengan kuasa Allah, makanan tidak rosak dalam masa 100 tahun, tak basi. Kita masak nasi, kalau nasi yang lebih dalam periuk, 2-3 hari tak makan, basi lah nasi itu. Kita terpaksa buang nasi itu, tahu habislah. Tapi makanan yang usia bawah 100 tahun, lam yatasannah, tak berubah, masih macam asal lagi. Tapi dia punya keldai dia semua dah mati, tinggal lagi tulang-tulang. Lalu depan mata dia, usia nampak tulang-tulang keldai tadi kembali bercantum. Bila bercantum, akhirnya apa dia beritahu? Dia kata, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Lalu dia berkata, tahulah aku bahawa Allah Ta'ala itu benar-benar berkuasa atas segala sesuatu. Termasuklah, dia boleh menjadikan makanan 100 tahun tidak basi, tidak rosak. Dia boleh menjadikan makhluk yang telah mati, yang telah hancur tinggal tulang, tiba-tiba tulang tu bergerak, bercantum. Ada keldai tadi, ada isi apa, ada daging apa, kembali hidup depan mata dia. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita pergi pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu, kerana dialah Khalik, pencipta kita. Allah Ta'ala dialah Al-Khalik, pencipta, bahkan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala dialah pencipta bagi segala sesuatu. Termasuklah sesuatu tu kita manusia yang hidup di atas muka bumi. Maka antara kamu ada yang kafir. Kafir ni orang yang kufur, engkar kepada Allah. Ada yang mukmin. Dr. Wahbah Zuhaili memetik atau menukilkan pendapat Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya itu dalam kitab Fathul Qadir. Imam Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir menyebut Allah Ta'ala yang menciptakan Al-Kafir. Manusia yang kafir itu Allah Ta'ala juga yang ciptakan dia. Allah Ta'ala juga khalaqal mu'min, menciptakan orang mukmin. Maksudnya dari segi rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah sebagai pencipta, sama ada manusia itu mukmin muslim ataupun yang kafir, yang fasik, semua mereka itu adalah ciptaan Allah. Kadang-kadang kita ni bila kita ditimpa musibah, kita kata, yalah, ada setengah orang dia cakap, dia kata, kalau begitu kita berdoa kepada Allah. Okey, betul. Adapun penganut-penganut agama lain, mereka berdoa dengan cara mereka. Maka kita mengatakan agama lain sepatutnya mereka juga kena berdoa kepada Allah. Sebab kesusahan ini sama ada berlaku menimpa orang Islam atau orang yang bukan Islam, hanya Allah Ta'ala sahaja yang dapat melepaskan manusia daripada kesusahan itu. Jadi orang kafir sendiri pun dia kena berdoa kepada Allah. Tapi kalau mereka tidak kenal sifat ketuhanan Allah, mana mungkin mereka boleh berbuat begitu. Jadi tinggal lagi tanggungjawab kita untuk dakwah mereka. Jadi kata Imam Syaukani, mukmin ke kafir ke, semua itu adalah ciptaan Allah. Tetapi ada pun orang yang kafir, wa kufruhu fi'lun lahu wa kasbun. Kekafiran dia itu adalah perbuatan dia dan usaha dia. Allah Ta'ala yang ciptakan manusia, ada pun manusia yang kafir itu, soal kekafiran dia tu dia sendiri yang pilih. Sebab kata Imam Syaukani, kufruhu fi'lun lahu. Kekafiran dia itu adalah perbuatan dia yang dia pilih, yang dia usahakan. Baik, orang mukmin pula, wa imanuhu fi'lun lahu wa kasbun. Keimanan orang mukmin itu adalah perbuatan dia yang dia usahakan untuk memilih jadi orang yang beriman. Kemudian dia sambung lagi, dia kata wal kafiru yakfuru wa yakhtarul kufra.
Orang yang kafir itu mereka telah kufur, yakni engkar. Kufur ni engkar, juhud, ataupun bantah, lawan, derhaka. Lalu mereka memilih kekufuran. Orang mukmin pula yu'min, mereka beriman, mereka percaya, mereka membenarkan, wa yakhtaru al-iman, dan mereka yang memilih keimanan. Wal kullu biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Allah Ta'ala menyukai keimanan. Bila manusia pilih iman, Allah Ta'ala izinkan dan dia redha. Baik, satu. Yang kedua, ada manusia yang memilih kekafiran. Allah Ta'ala izinkan, tetapi izin dengan tidak redha. Allah Ta'ala hanya redha keimanan, dan dia tidak redha kekufuran. Itu jelas. Kita boleh rujuk dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, ini tentang keimanan dan kekufuran. Allah Ta'ala redha atau tidak, ayat ke-7 surah Az-Zumar muka surat 459. Sebab kita nak kaitkan dengan ayat kedua surah Taghabun. Dalam ayat ke-7 surah Az-Zumar, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Wahai manusia, jika kamu kufur, jika kamu engkar kepada Allah, maka Allah Ta'ala itu bersifat ghaniyyun, maha kaya. Dia tidak terkesan oleh kekafiran manusia. Maksudnya kekuasaan Allah sebagai Tuhan semesta alam tidak terjejas sedikit pun dengan adanya manusia-manusia yang kufur dan engkar kepada Allah. Wala yarda, dan Allah Ta'ala tidak redha terhadap hambanya akan al-kufra, kekufuran. Walaupun Allah Ta'ala izinkan. Imam Syakani kata, ya, semua itu sama ada yang kafir, yang mukmin, ia berlaku dengan biiznillah, dengan izin Allah. Allah Ta'ala izinkan, tapi untuk kekufuran, izin tanpa redha. Adapun iman, Allah Ta'ala izinkan, izin dengan redha. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, iaitu beriman, maka dia meredai kamu. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita melihat dalam beberapa ayat lain yang ada kaitan dengan soal kufrun dan iman, kufur dan iman. Iman ini dia tidak berlaku secara paksa. Allah Ta'ala utuskan Rasul, Allah Ta'ala turunkan kitab, Allah Ta'ala beri kepada manusia akal untuk berfikir, Allah Ta'ala berikan kepada manusia telinga boleh mendengar, mata boleh melihat, hati yang kita boleh gunakan untuk berfikir, akal, hati itu akal. Jika Allah Ta'ala kendaki untuk menjadikan semua manusia beriman, yes, betul, dia berkuasa untuk melakukannya. Tetapi Allah Ta'ala tidak berbuat begitu. Sebab soal keimanan, Allah Ta'ala suruh manusia pilih atas apa yang dia nak pilih. Setelah ditegakkan hujah. Maksud ditegakkan hujah, iaitu manusia itu telah sampai kepadanya dakwah Rasul, telah diturunkan kitab, telah sampai kepadanya bukti-bukti yang dia tak boleh nak tolak sedikit pun. Kerana manusia itu boleh mendengar, boleh berfikir, boleh melihat. Para jemaah boleh melihat ayat 99 dalam surah Yunus. Surat berapa ya? Muka surat 220 surah Yunus, di akhir juzuk yang ke-11 ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan kalaulah Tuhan kamu kehendaki, nescaya dia boleh jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini beriman. Jika Allah Ta'ala kehendaki. Tetapi tidaklah berlaku begitu. Adakah satu muka bumi ini semuanya orang mukmin? Tak. Ada orang beriman, ada orang kafir. Cuma kita tak tahu kenapa dalam ayat tu dimulakan dengan kafir dahulu. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Baik. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh jadikan semua manusia beriman. Sila rujuk ayat 90% surah. Sangat penting ayat ni. Nak beritahu bahawasanya soal keimanan bukan boleh dipaksa-paksa. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, afa anta, adakah engkau ya Muhammad, tukrihun nas, nak paksa manusia beriman, hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka jadi orang mukmin. Tugas Nabi bukan paksa, tugas Nabi hanya dakwah.
Tugas Nabi hanyalah wama 'alar rasuli illal balagul mubin. Tiadalah kewajipan Rasul kecuali menyampaikan apa yang jelas daripada agama. Tugas Rasul sampaikan. Kalaulah boleh paksa, sudah tentu Nabi akan memaksa ahli keluarga terdekat untuk masuk Islam. Tapi dalam usaha dakwah Nabi, kita lihat dah terbukti sebahagian ahli keluarga Nabi, termasuk bapa saudaranya Abu Lahab dan beberapa yang lain, tidak Muslim. Walaupun kebanyakannya Islam, tapi ada yang tidak Islam. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Walaupun mereka menjadi sahabat kepada Nabi SAW, kelebihan bersahabat dengan Nabi bukan bermakna sahabat ini diberi kuasa boleh beri hidayah. Beri hidayah, petunjuk kepada ahli keluarga yang lain. Tak. Allah Ta'ala hanya suruh kita berdakwah. Kita nak paksa tak boleh. Tetapi setelah sampai kepada manusia suruhan dakwah, dia dah faham, dia dah dengar, dia dah boleh fikir, dia lihat. Tapi dia tolak juga. Hak tu dia menolak dengan angkuhnya. Ataupun dengan degilnya, dengan bodohnya, dengan jahilnya. Maka layaklah dia dihumban dalam neraka di akhirat nanti. Kerana dia seorang manusia yang tidak tahu bersyukur. Di persoalan iman ni dia ada kaitan dengan syukur. Sebagaimana kekafiran tu dia ada kaitan dengan kufur. Bila beriman dikira bersyukur, kafir dikira tak bersyukur. Kita lihat dalam ayat yang ketiga surah Al-Insan. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia itu jalan. Kami tunjukkan kepada dia. Inna hadainahu. Hu tu kembali kepada Al-Insan yang disebut dalam ayat sebelumnya itu. Manusia ini Allah Ta'ala beritahu apa dia? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Dalam ayat yang kedua tu. Kami telah ciptakan manusia daripada nutfah, air benih yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Kerana kami mahu mengujinya, lalu dijadikan dia itu bersifat sami'an basira. Manusia ini boleh mendengar, melihat. Inna hadainahu sabil, kami telah tunjukkan kepada manusia jalan. Apa maksud jalan? Jalan yang lurus, jalan yang benar. Cara Allah Ta'ala tunjuk jalan itu diutuskan Rasul sampai kepada kita dakwah Rasul. Kita hidup di akhir zaman, kita tidak sempat dengan zaman Nabi SAW sebagaimana sahabat dahulu. Tetapi usaha-usaha dakwah yang Nabi tinggalkan disambung oleh orang selepasnya. Akhirnya sampai kepada kita. Dan kita dah membaca Al-Quran dengan mata yang boleh melihat, dengan telinga yang boleh mendengar, dengan akal yang kita ada, kita faham isi kandungan Quran dan kita fikir. Apa yang Quran sebut, semua ada keliling kita. Quran sebut tentang tumbuh-tumbuhan, ada keliling kita. Quran sebut tentang langit. Tidakkah kamu melihat langit yang tinggi tak ada tiang? Jadi apa yang kita lihat adalah sama dengan apa yang kita baca dalam Quran. Itu menjadi suatu hujah yang sangat jelas. Imma syakiran, sama ada kamu memilih untuk bersyukur, syukur itu beriman, ataupun kafura, ataupun engkar, itu menjadi kafir. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat 29 surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang benar itu, yang hak itu datang daripada Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman kerana dia nak memilih beriman, biarkan dia beriman. Itu pilihan yang terbaik. Wa man syaa'a, sesiapa yang mahu untuk memilih kekufuran, falyakfur, biarlah. Kalau nak jadi kafir, kafirlah dia. Itu pilihan dia. Tetapi janji Allah sangat menakutkan bagi orang yang memilih kekafiran. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, iaitu orang yang sudah sampai kebenaran tetapi mereka masih memilih kekafiran, disediakan untuk mereka neraka yang dia punya kepanasan dia akan mengelilingi mereka apabila mereka itu meminta untuk diberi minum. Wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka akan diberi minum dengan air yang panas seperti al-muhli ni, cairan tembaga yang mendidih. Belum minum lagi, letak dekat muka dah, yashwil wujuh, hangus dah muka. Maknanya azab yang sangat dahsyat kepada orang yang
kafir padahal mereka itu sudah tahu kebenaran. Kekafiran ni dia banyak cara berlaku. Sama ada kafir dalam bentuk engkar. Sebagaimana kafirnya Iblis. Iblis tahu Allah Ta'ala Tuhan. Tetapi kekafiran dia bukan kerana dia engkar sifat ketuhanan bagi Allah. Kafir dia kerana dia lawan satu perintah Allah. Tidak mahu sujud hormat kepada Adam. Lepas tu dia tak bertaubat. Dia tak bertaubat. Bahkan dia berjanji dengan Allah untuk terus menyesatkan manusia. Maka kafirlah Iblis. Adapun kekafiran manusia dia berlaku dalam bentuk sama ada mereka tak mahu beriman dengan Allah ataupun mereka beriman tetapi dalam bentuk syirik. Dalam bentuk syirik, menyekutukan Allah itu salah satu bentuk kekafiran. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali beriman mereka tetapi dalam keadaan masih terlibat dengan syirik. Ini bahaya. Sebab itu kita perlu tahu batas-batas antara iman dengan kufur. Sebagaimana kita perlu tahu batas antara tauhid dengan syirik. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul ditugaskan untuk membawa dakwah tauhid, mengajak manusia hanya beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan hanya meletakkan urusan ibadat hanya kepada Allah. Janganlah Allah Ta'ala disekutukan, disyirikkan dalam semua apa jua bentuk ibadat. Jadi kalau berlaku juga syirik, bertaubatlah kepada Allah, tinggalkan ia sejauh-jauhnya. Baik. Itu ayat yang kedua. Kita tidak sempat untuk ayat yang ketiga, yang keempat. Tak apalah, kita sambung lain kali. Saya buka untuk persoalan. Sudah 7.28 ini. Ada soalan? Tak ada soalan hari ni. Boleh Ustaz terangkan tentang orang... Ya, ada soalan lisan, silakan. Ada soalan lisan, tak ada. Boleh Ustaz terangkan tentang orang yang diuji dengan kematian anak kecil. Baik, sejauh mana penerangan tentang arwah si kecil menanti di pintu syurga? Ada hadis yang menyebut jika ibu bapa itu kematian anak yang kecil, anak tu akan menjadi sebab kepada ibu bapa tu disyafaatkan. Ini untungnya. Syafaat maksudnya si anak tu memohon kepada Allah supaya dia tidak masuk ke syurga tanpa ibu bapanya. Jadi dia minta, ya Allah, aku nak masuk syurga, biarlah mak ayah aku pun dapat masuk syurga. Maka dengan syafaat anak yang kecil tadi, ibu bapa itu selamat. Itu disebut dalam hadis itulah. Nanti saya akan rujuk balik matannya, tapi ada hadis itu. Maknanya anak yang mati kecil menjadi sebab kepada ibu bapa yang disyafaatkan. Had umur yang dikira sebagai ahli syurga iaitu sebelum sampai kepada umur mukallaf. Mukallaf sebab anak yang kecil dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Yang Nabi sebut adalah hadis rufi'al qalam an thalasin, diangkat qalam daripada 3 golongan. Maksud qalam ialah malaikat tidak tulis dosa pahala bagi 3 golongan ini. Iaitu yang pertama, anis sabi hatta yahtalim, daripada seorang anak kecil sehinggalah ia sudah balik. Mana tak ada perkiraan dosa pahala. Yang kedua, daripada orang yang gila hatta yafiqa, sehingga dia pulih daripada gilanya. Jadi kalau orang gila tu bunuh orang lain, dia tak dikira berdosa sebab dia gila, dia tak ada akal. Dan yang ketiga, Nabi kata daripada anin naim hatta yastayqidha, daripada orang yang tidur sehinggalah dia sedar daripada tidurnya. Jadi salah satunya anak yang kecil tidak dikira perhitungan dosa pahala sehinggalah dia meningkat dewasa ataupun sudah akil baligh. Itu maksud hak umur yang dikira ahli syurga. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu, sila. Gini Ustaz, apa ni dakwah ni dah tugas kita lah untuk dakwah kepada Islam ni dah. Jadi kita contohnya orang asli di Afrika, dalam hutan tu lah. Yang daripada komentari bahawa mereka ini memang dari segi apa ni kemudahan memang tak siapa. Jadi
Mereka terpisah dari dunia luar. Jadi ke mana ke mereka ini ni? Adakah Kedudukan mereka. juga sebagai orang kafir, wallahu alam, Ustaz? Ya. Berhubung dengan orang-orang yang hidup secara primitif, kita panggil primitif, hidup tidak ada tamadun. Kalau primitif ni kita kata macam mungkinlah ada di lembah-lembah Amazon, di lembah Amazon ni dia punya hutan yang sangat luas di negara Brazil, atau mungkin di Papua New Guinea. Kalau tengok dalam peta, Papua New Guinea tu besar sebenarnya. Di Timor Leste, kawasan-kawasan yang jauh terpencil dalam hutan, ada orang-orang yang memang hidup primitif, terpisah daripada dunia luar. Kita pun tak tahu macam mana dia orang hidup. Bahkan tak tahulah sama ada dalam National Geographic ke mungkin dalam YouTube. Ada rakaman-rakaman menunjukkan kehidupan mereka yang sangat, kita kata, macam tak masuk akal. Dalam dunia moden sekarang ni, yang setengah tu tak ada pakaian langsung, kalau ada pakaian pun tutup bahagian kemaluan sikit je. Jadi soalannya bagaimana nasib mereka di akhirat. Kalau betul tak sampai langsung dakwah kepada mereka, mereka tak tahu apa-apa tentang agama, bahkan mereka ni tak ada agama pun, maka di akhirat mereka tidak masuk neraka. Dengan rahmat Allah, mereka ke syurga juga. Dengan rahmat Allah, walaupun mereka tidak pernah Islam. Dalilnya ada dalam Quran, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni surah yang ke-15. Dalam ayat yang berapa ya? Wa ma kunna, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab, menyiksa manusia. Maksud seksa ni menyiksa manusia dalam neraka sehinggalah kami utuskan rasul. Jadi kalau orang asli dalam hutan tu betul tidak sampai dakwah Islam, tak sampai ni maknanya tak ada orang pergi dakwah mereka, dan mereka pun tak ada siaran televisyen, tak tahu apa-apa, maka mereka terlepas daripada azab di akhirat. Kalau betul macam itulah. Tapi kalau mereka tahu, kita ambil contoh orang-orang asli di tempat kita, saya rasa mereka dah tahu. Sebab setengah orang asli tempat kita ni dah terdedah dengan dunia luar, mereka dah ada kenderaan, bahkan mungkin di rumah mereka pun ada siaran TV Astro. Kalau mereka ni hidup dengan cara mereka tidak ikut agama Islam, tidak memeluk Islam, maka mereka tak termasuk dalam kategori ayat ni. Maksudnya, kalau mereka hidup tanpa ikut ajaran Islam, tidak menganut Islam, mereka akan diazab kerana telah sampai hujah pada mereka. Baik, ada soalan bertulis tadi. Syahid dunia. Syahid dunia dia merujuk kepada suatu musibah yang berlaku, dia akan dapat pahala. Dia akan dapat pahala. Perkataan syahid di sini menunjukkan ada pahala khusus bagi dia. Kalau syahid dunia akhirat itu orang yang mati fi sabilillah. Kalau syahid akhirat orang yang melakukan kerja-kerja kebaikan, contohnya dia nak pergi ke masjid, kemudian kemalangan, itu syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Ataupun dia keluar untuk pergi berdakwah, berlaku kemalangan, dia mati, itu syahid akhirat. Syahid dunia contohnya disebut dalam hadis seperti orang yang mati kerana tenggelam, al-gharaq, ataupun mati terbakar, ataupun mati sahibul hadam, mati kerana dihempap sesuatu yang berat, mati kerana jatuh, maka dikira mati syahid dunia. Maksudnya ialah di sisi Allah ada ganjaran pahala atas musibah yang berlaku pada dia. Ataupun mati kerana penyakit fil batni, sakit dalam perut. Syahid di sini bukan bermakna dia tak perlu dikapankan, tak perlu dimandikan. Itu pengurusan jenazah tu macam biasalah. Kena kapan, kena mandikan, kena salat, kena kebumikan macam biasa. Cuma diberi pahala atas musibah yang berlaku, yang menjadi sebab kepada kematian. Baik, ada soalan lain Ustaz. Akhir ini banyak ilmuwan agama berbalas mesti berkaitan dengan hukum agama Islam. Sedangkan berpaksi pada Quran yang satu. Kalau berlaku perbezaan pendapat, kita melihat tak sepatutnya berbalah. Kalau nak berbincang, nak bermuzakarah, boleh. Sebab perbezaan pendapat dalam urusan agama ni perkara biasa. Tapi yang pentingnya masing-masing pihak kena jelas faham. Ada sesetengah kes berlaku, saya nampak kes balah ni sebab
kekhilafan itu berlaku kerana satu pihak dia tidak faham betul-betul sesuatu isu, dia menuduh dengan sangkaan dia begitu. Jadi kalau perbezaan pendapat itu jelas sesuatu yang dibenarkan oleh agama kerana ia adalah khilaf yang disebut yang masyru', maka itu harus boleh. Tapi masalahnya perbezaan yang berlaku kerana salah faham. Ni. Salah faham. Pihak A faham macam ni. Di sisi dia benda tu okey betul. Tapi pihak B tidak faham sebagaimana cara A faham. Lalu pihak B memaksa A supaya memahami seperti dia faham. Itu tak boleh lah. Itu salah. Sebab kita kena melihat apakah kita punya mahallun niza', tempat yang menjadi punca kepada pertikaian tadi. Punca menjadi pertikaian dan kita mencari jalan penyelesaian. Kalau tak jumpa jalan penyelesaian, maka kita kena bersifat tasamuh. Dia tak timbul bila benda tu berlaku dalam khilaf yang masyru', dia tak timbul soal betul atau salah. Yang berlaku adalah siapa yang lebih tepat dan siapa yang kurang tepat. Siapa yang lebih betul dengan betul 100%, siapa yang betul yang tak berapa betul. Kalau dia termasuk dalam lingkungan ijtihad yang dibenarkan. Cuma dalam beberapa kes macam tadilah salah faham sebab ada pihak yang memahami tidak sebagaimana sepatut dia faham. Jadi berlaku salah faham. Jadi sepatutnya benda ni sepatutnya boleh dibawa berbincang supaya tidak merugikan ummah. Mengenai orang Islam tadi, walaupun ada Astro TV, tapi tiada orang yang betul-betul pergi berdakwah kepada mereka. Bagaimana hukumnya? Apakah tuntutan berdakwah itu pada kita yang menyediakan? Jika kita ada kemampuan untuk melaksanakan misi dakwah, untuk pergi bertemu dengan mereka, ya sepatutnya begitu. Selagi kita ada kemampuan. Dan setahu saya kalau untuk masyarakat orang asli di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, memang kita dah ada dia punya misi dakwah. Cuma sejauh mana meluas tu saya tak pasti. Memang ada dah. Dakwah tu dah dilakukan. Sebab yang penting bila kita pergi berdakwah dan ada yang masuk Islam, dia kena ada backup lepas tu. Apa usaha susulan supaya mereka boleh terus dengan Islam. Kita bimbang, kita pergi dakwah, mereka masuk Islam, duduk seminggu, dua minggu, mereka ni tak diberi bimbingan. Tak diberi bimbingan, tak diberi pemantauan. Tak sampai sebulan mereka murtad pula dah. Meninggalkan Islam ataupun tak peduli kepada Islam. Sebab mereka tak tahu apa-apa. Jadi mereka perlu dibimbing. Mahu Ustaz jelaskan perbezaan antara tadabbur dan tafsir. Bezanya. Okey. Sebenarnya tadabbur ni salah satu juzuk daripada tafsir. Tafsir ni lebih luas. Sebab tu kalau para jemaah perasan, bila saya meletakkan kelas ni sebagai kelas tadabbur, kita tidak sebagaimana kelas tafsir yang lain. Kalau tafsir ni biasanya, kalau 1 jam ni kita boleh tafsir sampai 4-5 ayat. Tapi untuk hari ni saja kita ambil 2 ayat aja. Kadang-kadang 1 ayat. Sebab apa kita pergi kepada luas cakupannya? Sebab kita nak menghayati betul-betul satu-satu kalimah dalam ayat itu sendiri. Bukan kita nak melihat maksud ayat daripada awal ayat sampai akhir ayat. Tapi juga nak melihat penggunaan kalimah. Macam contoh hari ini kita bincang kaitan antara tasbih, langit dan kerajaan. Tasbih, as-sama dengan al-mulku. Mungkin dalam konteks tafsir dia tak bincang hal tu. Dalam tadabbur kita bincang. Jadi kita nampak kenapa Allah Ta'ala kaitkan bertasbih itu dengan langit dulu, bukan bumi. Kemudian dikaitkan dengan al-mulku, kerajaan pula. Dan kita dah faham tadi dia punya perkaitan ataupun pertalian antara keduanya. Jadi tadabbur ni satu juzuk daripada tafsir. Cuma cara olahannya dia secara lebih holistik. Lebih jauh lagi lah. Sebab kita nak melihat kepada kalimah ataupun lurah bahasanya. Lagi kita berhenti setakat tu sebab tak ada dah soalan yang bertulis di sini. Tak nak tanya soalan boleh tak? Ya silakan. Apa Fakimi? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkaitan dengan kejadian penciptaan langit dan bumi lah. Ya. Cuma ada isu baru-baru ni hak pernah kita dengar.
tentang kejadian bentuk bumi ni Ustaz. Sebagaimana kalau kita belajar dalam sains, sains Bumi kata bulat. bumi ni bentuknya bulat. Sfera. Cuma ada certain golongan ni yang dia percaya yang sains ni menipu. Dia kata bumi ni berbentuk datar lah. Tu dia kata ada dalil dalam Al-Quran mengatakan benda tu. Ya, apa pandangan Ustaz? Wallahualam. Jadi kita nak terima yang mana? Itulah masalahnya. Quran ini kita kena faham dalam konteks masa bila ayat tu turun, ayat tu berbicara kepada orang Arab yang ilmu pengetahuan sedia ada pada mereka tu setakat tu. Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi perkembangan sains teknologi ini tak berlaku zaman ketika Al-Quran masih turun. Tetapi sifat al-i'jaz al-ilmi, sifat kemujizatan ilmu dalam Quran hebat. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, antaranya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, sapalah wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi tidakkah kamu melihat bagaimana ia dibentangkan, bumi diratakan. Ataupun dalam ayat wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan bumi selepas itu Allah Ta'ala jadikan ia bersifat dahaha, rata. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Bumi diciptakan dalam tempoh 2 hari, itu boleh rujuk dalam surah Fussilat. Atakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain, adakah kamu kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam tempoh 2 hari. Kemudian berbaki 4 hari lagi Allah Ta'ala ciptakan langit. Langit 2 hari juga, maaf. Bumi 2 hari, langit 2 hari, 2 hari lagi untuk diisi apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi perkataan rata pada dahaha, adakah rata dengan maksud flat? Flat. Flat. Macam kita tengok TV sekarang ni, TV yang flat. Macam TV dulu tebal, TV zaman dulu. TV sekarang ni nipis. Adakah bumi ni begitu? Secara makulnya kita kata tidak begitu. Sebab kalau kita berjalan sampai di hujung, kita akan jatuh. Tapi bila Quran sebut rata, nisbah kepada apa yang orang Arab boleh faham, kerana bumi ini luas. Bumi ini luas. Rata ni nisbah kepada saiz kita yang kecil dan bumi yang besar. Nisbah. Banyak perkara yang kita tak boleh nak fikir, dan Allah Ta'ala mengetahui kemampuan orang Arab untuk berfikir disebabkan pengetahuan ilmu teknologi zaman mereka tu sangat terhad. Mereka tak mampu nak fikir macam tu. Tapi setelah manusia berjaya untuk pergi lebih jauh, zaman Nabi dah ada kapal. Kita lihat para sahabat pada tahun 5 selepas Nabi berdakwah, mereka berhijrah ke Habsyah. Nak ke Habsyah ni kena melintasi Laut Merah antara semenanjung Arab dengan benua Afrika. Mana kapal dah ada dah. Tapi mungkin kapal pada masa tu tidaklah hebat seperti kapal yang ada sekarang ni. Mungkin kapal zaman dulu tak mampu untuk membelah dunia, untuk pergi keliling dunia. Yang kita tahu di antara tokoh-tokoh terawal seperti Marco Polo, seperti siapa lagi. Kalau di tempat kita, Abdullah Munshi, antara tokoh-tokoh yang dikenali dalam sejarah, seperti pengembaraan ilmu Batutah, yang telah mengembara banyak tempat dengan kapal mengelilingi dunia. Dan terbukti bila mereka pusing dunia, akhirnya mereka kembali ke tempat yang asal. Kalau bumi ni flat, bumi ni rata, dia tak akan kembali. Dia akan sampai satu hujung, jatuh. Jatuh mana tu tak tahu. Dan sekarang ni sudah terbukti apabila kita melihat objek bulan. Bulan kita lihat, dan manusia boleh hantar satelit, bulan tu bulat. Dan daripada satelit itu dia dapat ambil image planet bumi dan planet-planet yang lain yang juga dalam bentuk yang bulat. Jadi orang yang berpegang kepada pendapat bumi ini rata, mereka melihat kepada zahir nas. Nas tu ada dalam Quran, tapi kesilapan cara mereka memahaminya. Itu penting, kaedah memahami itu. Jangan kita faham, dia ayat Quran ni ada yang kita boleh faham secara literal, secara tekstual. Ada ayat yang kita kena faham secara kontekstual. Literal ni faham secara zahirnya, nasnya, teksnya begitu. Ada yang kita kena faham maksud yang sebaliknya, bergantung kepada siyakul ayat.
Jadi penceritaan tentang bumi bersifat rata itu yang bersifat literal, secara tekstual, tapi secara kontekstual ia merujuk kepada kita ni kecil, bumi ini besar. Apa maksud hadis hamidaka wastarja'a? Hamidaka maksudnya menyebut alhamdulillah, wastarja'a menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita berhenti setakat tu. Kita dah lebih 15 minit. InsyaAllah kita sambung lain kali pula dengan ayat yang berikutnya untuk sama-sama kita tadabbur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.